Bersama saya Aida Nayan dalam rentasan berita edisi 1105 dan antara paparan utama. Henti bergantung kepada pekerja asing. Hutan Kelantan masih ada lagikah kejujuran? Mana lebih mengancam, MySejahtera ataupun e-wallet? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sektor peladangan sawit negara ini dikatakan memerlukan lebih 100,000 orang pekerja. Ketua Pegawai Eksekutif Persatuan Minyak Sawit Malaysia MPOA Datuk Muhammad Najib Abdul Wahab dilaporkan berkata walaupun kerajaan memberi kebenaran membawa masuk pekerja asing dari Indonesia, Bangladesh dan India, namun setakat ini tiada kelulusan diberikan daripada negara berkenaan. Kita tidak ada statistik terbaru mengenai kekurangan pekerja, namun saya menganggarkan industri memerlukan ia melebihi 100,000 pekerja asing. Benar, kerajaan sudah beri kelulusan istimewa membawa masuk 32,000 pekerja asing untuk sektor peladangan, tetapi memandangkan kelulusan belum didapati dari negara sumber, seorang pun belum dapat kami ambil, katanya menurut Berita Harian. MPOA mewakili 40% kawasan ladang sawit di Malaysia. Menurut Muhammad Najib, pihak industri amat memerlukan kemasukan tenaga kerja asing berikutan kekurangan tenaga kerja di ladang yang sangat kritikal ketika ini. Akibatnya, aktiviti penuaian tertangguh, kualiti tandan buah segar terjejas dan industri terlepas peluang untuk memanfaatkan harga minyak sawit mentah MSM yang tinggi ketika ini untuk meningkatkan pengeluaran. Malah beliau berkata keperluan tenaga kerja itu tidak bergantung kepada pergerakan harga sawit sama ada tinggi atau rendah kerana industri sememangnya sentiasa memerlukan pekerja. Sayangnya kami tidak dapat memanfaatkan harga tinggi dengan meningkatkan pengeluaran disebabkan oleh kekurangan tenaga kerja. Tahun lalu sahaja kami anggarkan kerugian peluang untuk meningkatkan pengeluaran sebanyak 50 bilion ringgit berikutan kekurangan pekerja, tegasnya. Nah, itulah situasi yang berlaku dalam industri peladangan yang membuat kita tertanya-tanya, sampai bilakah negara ini akan bergantung kepada tenaga kerja asing? Selain industri peladangan, tenaga kerja untuk pekerja domestik juga dikatakan dalam keadaan kritikal. 3 hari lepas, Malaysia dan Indonesia memeterai memorandum persefahaman MOU bagi pengambilan dan perlindungan perkhidmat domestik Indonesia PDI di Malaysia. Memeteraian MOU itu disaksikan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan Presiden Indonesia Joko Widodo di Istana Merdeka di Jakarta, Indonesia. Menurut laporan Berita Harian, Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan mewakili Malaysia dan Indonesia diwakili Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah. Ismail Sabri pada sidang media bersama Joko Widodo selepas menyaksikan majlis itu berkata, MOU itu akan memastikan segala proses pengambilan dan mekanisme perlindungan PDI dilaksanakan secara komprehensif oleh pihak yang berkaitan mengikut dasar dan perundangan di kedua-dua negara. Saluran kemasukan tunggal bagi PDI ke Malaysia dipersetujui dengan hanya menggunakan sistem saluran tunggal seperti yang terkandung dalam MOU bagi menyaring hanya majikan yang layak untuk menggajikan PDI. Katanya, Ismail Sabri berkata Malaysia komited untuk membantras isu buruh paksa termasuk memberi perlindungan kepada pekerja migran dari Indonesia kerana sudah meratifikasi Protokol 29 Pertubuhan Buruh Antarabangsa ILO. Pemeteraian MOU itu dilaporkan turut merintis kepada kemasukan semula tenaga kerja Indonesia untuk bekerja dalam sektor yang dibenarkan di Malaysia. Sementara itu, persoalan tersakok kepada Saravanan berhubung sebuah syarikat dikenali sebagai 3S Malaysia Sendirian Berhad atau 3S Malaysia tidak berjawab. Syarikat tersebut dikatakan pembangun kepada portal yang akan dirangkaikan kepada agensi pengambilan pekerja swasta APS milik kerajaan. Saravanan taichi soalan berkenaan. Sekarang disebabkan dia tidak menjawab soalan saya tertanya-tanya adakah soalan itu terlalu sukar untuk diberikan jawapan kerana ia memang sangat hampir kepada kebenaran, ujar Teresa.
Beliau meminta Timbalan Presiden MIC itu menjelaskan siapakah yang membina portal 3smalaysia.com. Portal tersebut 3smalaysia.com kini tidak dapat diakses. Teresa mendakwa butiran peribadi yang dikemukakan oleh majikan pada portal pengambilan pekerja domestik Kementerian Sumber Manusia akan dipegang dan merupakan hak eksklusif syarikat swasta milik asing 3S Malaysia Sendirian Berhad mengikut terma dan syarat portal itu. 3S Malaysia dimiliki majoriti oleh 3S Asia Sendirian Berhad yang dimiliki oleh 6 bukan warga negara Malaysia menurut pemfailan Suruhanjaya Syarikat Malaysia. 3S Asia yang sifat perniagaan berdaftarnya dihuraikan sebagai syarikat induk dimiliki oleh 6 individu yang namanya dalam pemfailan SSM disertakan dengan nombor pasport dan bukannya nombor kad pengenalan tempatan menunjukkan bahawa mereka semua adalah warga asing, tegas Ahli Parlimen Seputih Pakatan Harapan itu. Teresa menuntut kerajaan menjawab persoalan tersebut. Apakah sebenarnya semua ini? Sementara industri perladangan ketandusan idea bagaimana hendak mencari pekerja selain pekerja asing, timbul pula satu portal pengambilan pekerja yang kabur kedudukannya. Kenapa 3smalaysia.com yang ditubuhkan pada Jun 2021 dilaporkan mengambil alih perkhidmatan Bestinet Sendirian Berhad yang selama ini menguruskan sistem pengurusan berpusat pekerja asing Malaysia FWCMS kini hilang dari radar? Adakah Malaysia benar-benar mahu akur kepada Protokol 29 Pertubuhan Buruh Antarabangsa ILO yang sudah diratifikasinya? Bukan hanya Teresa yang inginkan penjelasan, seluruh rakyat yang berkepentingan, khususnya anak muda yang menganggur, juga mahu tahu apakah sebenarnya dasar pemburuhan negara ini. Ketua Amanah Kota Baru Datuk Husam Musa mendedahkan bahawa hutan simpan kekal HSK Sungai Durian adalah antara kawasan yang mengalami pembalakan tebang habis untuk tanam getah TLC. Menurut beliau, kawasan HSK Sungai Durian adalah merupakan kawasan batuan granite atau igneous atau grade tinggi. Apabila lapisan atas dan sekitarnya dirosakkan, secara automatik kawasan bawahannya akan punah ranah dengan cara gerakan bawaan air. Adakah ini bukan kerosakan di daratan? Belum mengambil kira kehilangan habitat makhluk Allah yang lain serta kesan ke atas cuaca dan iklim. Lebih-lebih lagi, pembukaan seperti ini berlaku hampir serentak dan meluas, katanya. Husam merujuk kepada ucapan Menteri Besar Kelantan, Dato' Ahmad Yaakob di Dewan Undangan Negeri Kelantan pada 30 Mac 2022 yang antara lainnya berkata, "Kita tidak akan sia-siakan harapan rakyat supaya dijaga hutan simpan Kelantan. Kerajaan negeri amat menitik beratkan penjagaan alam sekitar. Kita harap bahawa akan datang ni akan jaga betul-betul lah kepentingan hutan ini dan insya-Allah kita tidak akan sia-siakan harapan rakyat supaya dijaga hutan simpan ini." Beliau menemplah Ahmad Yaakob supaya melihat sendiri apa yang terjadi sekitar hutan simpan Sungai Durian. Perhatikan tebing sungai. Zon penampan sungai dihormati. Hutan simpan macam ni atau padang pasir simpan kekal? Soalnya menerusi satu hantaran di Facebook. Husam menyertakan beberapa klip gambar dan video yang berkaitan dengan isu berkenaan. Beliau juga mempersoalkan kenyataan Ahmad Yaakob bahawa kerajaan negeri amat menitik beratkan penjagaan alam sekitar. Ada kejujuran dalam kata-kata. Lihat pemendapan lumpur dan pasir dari bukit yang digondolkan, ditarah dan ditereskan, bidasnya. Sekaligus beliau mempersoalkan ketulusan Menteri Besar sebagaimana yang diucapkan bahawa kerajaan negeri Kelantan sangat menitik beratkan alam sekitar. Ada syarikat didenda, ada pemantauan, ada inventory kehilangan flora dan fauna buat selama-lamanya dibuat. Ada pembentangan progres dan isu-isu terbabit. Soal Husam. Menurut beliau, apa yang dipaparkan olehnya hanyalah di hutan simpan kekal Sungai Durian, belum lagi di kawasan lain. Hutan simpan kekal yang lain juga diberikan kelulusan tebang habis yang sama, ujarnya. Sebelum ini, Husam mendedahkan bahawa ribuan hektar tanah hutan Kelantan telah dijadikan ladang musangking oleh peniaga dari luar Kelantan. Beliau turut mendakwa 2,200 ekar ladang musangking telah dibuka di hutan Sungai Durian, Kelantan. Raja badminton China, Li Yongbo, mendapat peluang menanam durian musangking di hutan Sungai Durian di Kelantan. Dulunya sebuah hutan yang indah dan berharga, dakwa Husam. Menyangkal dakwaan tersebut, Setiausaha Politik Menteri Besar Kelantan Muhammad Asri Mak Daud berkata, Li Yongbo hanya pelabur kepada 2 syarikat kontraktor yang terlibat dalam projek ladang hutan pelbagai spesies dan spesies durian di dalam tanah di hutan simpan kekal Sungai Durian Gua Musang.
Mengulas lanjut, Husam menyarankan supaya Kerajaan Kelantan mendapatkan nasihat pakar berhubung apa yang seharusnya dilakukan terhadap hutan Kelantan. Saya cadangkan eloklah kerajaan negeri memanggil pakar-pakar dalam tajuk ini memberikan pandangan. Bertanyalah pada para ahlinya sekiranya anda kurang arif. Sebelum sepenuhnya terlambat walaupun kini sudah dikira separuh terlambat dengan keluasan lebih 200,000 hektar hutan simpan paling berharga sudah melayang selama-lamanya, tegas beliau. Sementara itu, penyelidik lapangan Sahabat Alam Malaysia SAM Mio Razak Mio Abdul Rahman turut mempertikai dakwaan Asri kononnya Kelantan menjadi antara penyumbang terbesar keluasan hutan dan kelestarian negara. Admin PAS Kelantan atau Saudara Muhammad Asri perlu memperbetulkan fakta dan jangan mengelirukan umum bahawa keluasan dan peratus hutan simpan kekal negeri Kelantan adalah penyumbang terbesar keluasan HSK di semenanjung Malaysia, sedangkan keluasan HSK yang terbesar ialah negeri Pahang, manakala peratus keluasan HSK yang terbesar ialah negeri Perak iaitu 46.70%, tegasnya lapor Malaysia Deadline. Menurut beliau, hampir 28% daripada kawasan hutan simpanan kekal di negeri Kelantan telah dizonkan untuk tujuan pembangunan ladang monokultur. Ladang hutan tidak termasuk pelombongan, pengkuarian, pertanian dan lain-lain. Pelaksanaan pembangunan ladang monokultur, perlombongan, pengkuarian, pertanian dan lain-lain tujuan dalam HSK menyebabkan fungsi kepelbagaian hayat hutan terjejas melalui kaedah pengusahahasilan secara tebang habis. Jelas Mio Razak yang selari dengan dakwaan Husam. Konsep ladang bercanggah dengan konsep hutan dari segi bahasa dan terminologi. Ladang adalah kawasan pertanian secara monokultur berskala besar yang dipenuhi tanaman manakala hutan pula terbentuk secara semula jadi oleh tumbuh-tumbuhan serta mempunyai kepelbagaian hayat yang tinggi dan melakukan pelbagai fungsi ekologi, tegas Mio Razak. Jom channel melihat apa yang berlaku di Malaysia amat mendukacitakan apabila kawasan hutan simpan kekal menjadi hutan miskin akibat kegiatan penerokaan hutan sama ada mendapat kelulusan ataupun haram. Menukar status hutan simpan kekal kepada ladang tidak kira untuk durian musangking, ladang getah atau kelapa sawit merupakan satu degradasi terhadap keharmonian semula jadi hutan. Kenyataan Husam adalah amat tepat merujuk kepada apa yang sedang berlaku di hutan simpan kekal Kelantan. Kata-kata yang manis tidak mencukupi. Allah melihat tindakan kita. Kerosakan telah berlaku di daratan bumi Kelantan. Ini bukan masa untuk mengaburi mata rakyat dengan kata-kata kosong. Setiausaha Pemuda Amanah Nasional Muhammad Fazil Ahmad menemplak pemimpin pemuda PAS yang membisu 1000 kata berhubung pendedahan bahawa pemilik syarikat yang mengendalikan aplikasi MySejahtera itu sebenarnya berpangkalan di Singapura. Skandal MySejahtera ini baharulah betul-betul dikatakan ancaman terhadap keselamatan data peribadi rakyat Malaysia. Bukannya e-wallet RM30 yang dahulunya walaupun pakat-pakat jadikan isu untuk memfitnah Kerajaan Pakatan Harapan. MySejahtera ini bukan sahaja berkait data peribadi yang disimpan melalui aplikasi itu, tapi setiap inci pergerakan kita direkod hatta nak masuk ke tanda stesen minyak Petronas pun ada, katanya dalam satu hantaran di Facebook. Menurut beliau, banyak kepincangan pengurusan di sebalik isu melatari MySejahtera. Bukankah isu ancaman keselamatan data peribadi lebih 20 juta rakyat kali ini adalah isu yang jauh lebih real, bukan rekaan? Atau persepsi yang sengaja dicipta seperti isu e-wallet RM30 dahulu? Soalnya, beliau juga membangkitkan mengenai beberapa isu berhubung siapakah yang menerajui syarikat tersebut. Ditambah pula dengan terdedahnya senarai ahli lembaga pengarah syarikat pengendali MySejahtera yang antaranya adalah seorang bekas Ketua UMNO bahagian dan bekas CEO Sapura yang baru-baru ini kecoh menerima imbuhan puluhan juta ringgit setahun dalam keadaan syarikat Sapura itu sendiri dilaporkan kerugian berbilion ringgit, ujarnya. Beliau dipercayai merujuk kepada senarai nama pengarah MySJ Sendirian Berhad yang juga termasuk individu-individu yang punya kaitan politik dan perniagaan dengan beberapa parti di dalam kerajaan seperti bekas Ketua Pegawai Eksekutif Sapura Energy Tan Sri Syahril Syamsuddin dan bekas pemimpin UMNO Tan Sri Megat Najmuddin yang kini melompat ke Bersatu. Kali ini syarikat pengendali MySejahtera Antomo Sendirian Berhad dikatakan menuntut ratusan juta ringgit pula daripada kerajaan Malaysia. Memang besar bahana negara ditadbir pengkhianat dan penyokong pengkhianatan. Walaupun faham ke tak ni? Sindirnya.
E-wallet atau e-dompet merupakan salah satu trend pembayaran yang paling pesat berkembang di Malaysia. Rakyat Malaysia boleh menemui pelbagai dompet mudah alih yang tersedia seperti Touch and Go e-wallet, GrabPay, Boost, Maybank e-wallet MAE dan juga dalam platform penjualan runcit dalam talian seperti Lazada dan Shopee. Jika anda tidak menggunakannya, mungkin anda dianggap kuno. Berbeza dengan MySejahtera yang turut dipertikai oleh pengerusi jawatankuasa kira-kira wang negara PAC Parlimen kerana penyelenggaranya ialah syarikat yang berpangkalan di Singapura, KPI Soft Malaysia Sdn Bhd yang kini ditukar menjadi Entomo Sdn Bhd. Kedudukan entiti ini amat serius sehingga PAC akan memanggil Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz dan Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin untuk hadir di hadapan PAC pada pertengahan April ini. Namun sehingga hari ini, lidah pemimpin pemuda PAS yang dahulu begitu lancar memfitnah Kerajaan Pakatan Harapan berhubung e-wallet kini sudah tersimpul hingga tidak terkata. Kini syarikat Hasrat Budi Sdn Bhd pula memfailkan saman pemula terhadap MySJ Sdn Bhd, Entomo Malaysia Sdn Bhd, Revolusi Asia Sdn Bhd serta 3 individu berhubung pertikaian perjanjian pemegang saham. Entomo Malaysia ialah pembangun aplikasi MySejahtera dan sebelum ini dikenali sebagai KPI Soft Malaysia Sdn Bhd. Ia dimiliki 100% oleh Entomo Private Limited yang berpangkalan di Singapura dan Ravindaran Ramamurthy ialah pengasas dan ketua pegawai eksekutif CEO syarikat itu, manakala Anwar Rozhan ialah pengasas bersama Entomo. Ravindaran dan Anwar memegang kepentingan masing-masing sebanyak 76% dan 12% dalam Revolusi Asia yang merupakan penama Entomo Malaysia. Sementara itu, Entomo Malaysia dilaporkan memeterai perjanjian dengan MySJ untuk memindahkan hak intelektual dan lesen perisian MySejahtera kepadanya pada 2020 dengan harga RM338.6 juta. Syarikat tersebut memegang 81.43% pegangan dalam MySJ. Hasrat Budi pula merupakan sebuah unit Eco World Development Group Berhad memegang 10.05% kepentingan dalam MySJ selepas menandatangani perjanjian pemegang saham pada Ogos tahun lepas. Bagaimanapun, Hasrat Budi mendakwa Ravindaran, Entomo Malaysia dan atau Revolusi Asia telah berkelakuan dengan cara bertentangan dengan persefahaman bersama. Pengarahnya Datuk Hiah Kok Bun mendakwa Ravindaran, Anwar, Entomo dan Revolusi Asia cuba menguasai lembaga pengarah MySJ. Hasrat Budi tidak mempunyai alternatif lain selain menegaskan hak kontraknya yang ketat menurut Fasal 16 Perjanjian Saham bahawa Ravindaran akan menjadi pengarah tunggal dari Entomo Revolusi Asia dan ini bermakna Syahril dan Anwar perlu disingkirkan serta-merta. Tegas Kok Bun dalam afidavitnya menurut The Edge Market. Demikian cacar marba yang sedang berlaku dalam syarikat yang kerajaan tebuk atap mahu kita beri kepercayaan untuk menyelenggara data pribadi rakyat Malaysia. Bolehkah kita percaya kepada syarikat yang sedang berebut telur ayam yang belum menetas ini? Apapun belum terlambat bagi kerajaan untuk keluar dari kemelut ini dengan membatalkan hasrat mengambil pakej MySejahtera dengan MySJ sebagai penyelenggaranya. Buat tender terbuka. Kerana ramai lagi pembangun perisian anak Malaysia yang mampu membina sistem yang lebih padu daripada MySejahtera dengan kos yang lebih rendah. Jangan sampai kerajaan terbabit dalam pertikaian yang merugikan kerana hubungannya dengan MySJ. Justru tidak hairan jika rakyat sudah melupakan sahaja MySejahtera. Tentang mana lebih mengancam, MySejahtera atau e-wallet, Allah SWT kurniakan otak, gunakannya untuk berfikir secara matang. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Ana Nayan, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.